الله إن الله كان توابا أستغفر 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 الله إن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani Israel dan kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang rasul. Tetapi tiap-tiap kali datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan sebahagian dari rasul-rasul itu dan mereka bunuh yang sebahagian lagi. Dan mereka juga menyangka bahawa tidak akan berlaku sebarang bencana. Lalu mereka membutakan mata dan memekakkan telinga. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Setelah itu kebanyakan dari mereka membutakan mata dan memekakkan telinga lagi. Padahal Allah Maha melihat akan apa yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibn Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, bahawasanya sesiapa yang telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari 3 Tuhan. Padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya, padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tiadalah Masih Ibni Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa orang rasul, dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Mereka berdua adalah memakan makanan seperti kamu juga. Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ahli kitab itu keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Masih lagi dalam penafsiran suratul Ma'idah, surah yang kelima pada juzuk yang ke-6, dan ini merupakan antara ayat-ayat terakhir pada juzuk yang ke-6, bermula daripada ayat 70 sehingga ayat 75, menceritakan tentang ahli kitab. Yang pertama Yahudi dan yang kedua golongan Kristian. Kalau sebelum ini ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan kejahatan-kejahatan ahli kitab di kalangan Yahudi dengan pelbagai perbuatan-perbuatan mereka, kata-kata mereka, dan juga pendakwaan-pendakwaan palsu mereka. Dan Allah Ta'ala menawarkan taubat kepada mereka, baik kalangan Yahudi, kalangan Kristian, kalangan Sabi'un. Itu orang-orang yang meninggalkan agama Yahudi dan Kristian untuk membentuk agama baru yang menyembah matahari, yang menyembah api. Kalau mereka benar-benar kembali beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan amal soleh, Islam akan menghapuskan semua dosa-dosa mereka yang terdahulu. Maka pada ayat yang ke-70 yang kita bacakan pada malam ini dan 71, Allah menjelaskan lagi tentang watak PA perangai Yahudi. Sebelum nanti diceritakan tentang PA perangai Kristian yang kedua-dua mereka ini dalam makna ahli kitab. Sebab mereka diberikan Taurat dan diberikan Injil. Bahkan Allah Ta'ala telah menyebut sebelum itu ayat yang kita tafsirkan semalam. Kalau mereka benar-benar melaksanakan Taurat, melaksanakan Injil, nescaya Allah berikan keberkatan kepada mereka. Tetapi mereka gagal
Bukan mereka meminda, mereka mengubah. Bukan sekali, bukan 2 kali, puluhan kali, bukan ratusan kali. Sama ada mereka melakukan melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan Yahudi, persidangan-persidangan Kristian, ataupun daripada perbuatan perseorangan daripada kalangan bulus atau pau atau pemimpin-pemimpin negara, pemimpin agama, hakam, rabai dan lain-lain gelaran yang mereka letakkan kepada kelompok mereka. Maka Allah menyebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini, laqad akhadna, sesungguhnya. Perkataan laqad yang demi sesungguhnya, suatu penyataan penegasan yang memang berlaku kepada ahli kitab, yang memang berlaku kepada asal usul mereka lagi, Bani Israel. Ahli kitab lafaz yang datang selepas lafaz Bani Israel. Okay, Bani Israel yang pertama, acuan yang pertama, sebelum pembentukan agama Kristian, agama Yahudi dan agama Kristian. Bani Israel yang bermula susu galuhnya daripada Nabi Allah Yaqub AS. Allah berfirman, laqad akhadna mitsaqa bani Israel, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian yang kukuh. Perkataan mitsaq, satu perjanjian yang kukuh. Ini panggil mitsaq. Itu sesuatu yang memang dipersetujui, diakui dengan iman dan dengan hati. Bukan sekadar kalau kita sebut perjanjian dengan tanda tangan. Bukan dengan hati mereka. Bukan dengan ikrar dan pengakuan mereka. Sumpah mereka. Sesungguhnya telah kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa arsalna, dan kami juga dalam keadaan itu bagi memastikan mereka melaksanakan perjanjian-perjanjian mereka, kepatuhan mereka dengan perjanjian tersebut yang telah tercatat dalam Taurat dan Injil. Wa arsalna ilaihim rusula, kami hantar ramai rasul. Dan kita tahu bahawa hampir 2/3 rasul-rasul yang diutuskan itu di kalangan Bani Israel. Bermula daripada Nabi Allah Yaqub itu sendiri. Dan kalau kita mengambil kira daripada ayah Nabi Yaqub, iaitu Ishaq, dan sebelum itu Ibrahim, yang digelar sebagai Abul Anbiya. Maka daripada Yaqub lahirlah Yusuf, Ayub, dan lahir semua nabi-nabi sehinggalah kepada Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Ya Allah Ta'ala berikan suatu nikmat kepada mereka dengan pengutusan rasul-rasul bagi memastikan mereka melaksanakan perjanjian setia yang mereka telah meterai. Namun kesemua rasul-rasul ini didustakan. Allah sebut, kalau rasul didustakan, maka apatah lagi perjanjian. Kerana para rasul ini yang akan memastikan perjanjian itu dilaksanakan. Allah berfirman, kullama, setiap kali. Setiap kali macam itulah. Kullama dalam bahasa Arabnya. Ja'ahum rasul, datang kepada mereka rasul. Berarti rasul ini di kalangan mereka, Bani Israel. Sebab itu disebut ja'ahum, datang pada mereka. Bukan mereka datang pada rasul, rasul tu datang pada mereka. Nak beritahu bersungguhnya nabi-nabi itu berdakwah pada mereka. Macam kita kan, kita belajar anak murid datang jumpa tok guru, bagi menunjukkan anak murid itu bersungguh. Kita tak kata tok guru jumpa anak murid. Tapi jenis Bani Israel ini, nabi-nabi mendatangi mereka. Nabi-nabi bertemu dengan mereka, berdakwah dengan mereka, memujuk mereka. Dek keras kepala mereka, keras hati mereka, dan sikap mereka merendah-rendahkan rasul. Merendah-rendahkan nabi yang diutuskan. Bima la tahwa anfusuhum, kalau rasul tadi tidak memenuhi aspirasi mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka, apa mereka buat? Fariqan kadzabu, sebahagian rasul itu kadzabu, mereka kata bohong, mereka dustakan, mereka tak nak ikut. Wa fariqan yaqtulun, dan sebahagian pula mereka bunuh. Akhirnya kita baca kisah bagaimana Nabi Allah Zakaria dibunuh, Nabi Allah Yahya alaihimassalam dibunuh. Bukan pencegah kemungkaran juga dibunuh. Penyuruh kebaikan juga dibunuh. Pengikut setia nabi-nabi dan rasul juga dibunuh. Ini watak ahli kitab. Allah mulakan sebut dengan Bani Israel kerana saya katakan istilah ahli kitab berlangsung sesudah itu. Mereka asal daripada Bani Israel.
yang diberi nikmat banyak, Nabi dan Rasul. Sebelum akhirnya bila Nabi-Nabi ini sudah diwafatkan oleh Allah, mereka mula mendakwa mereka ahli kitab, pemegang sebenar kitab yang diturunkan. Walhal mereka dengan sejarah panjang Rasul-Rasul diutuskan, bahkan Taurat, Injil diturunkan, mereka lah pendusta besar. Mereka lah pembohong besar. Tapi bila Nabi-Nabi ini sudah diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, mereka mendakwa mereka lah pewaris Nabi-Nabi. Ini aneh. Orang-orang yang saya katakan masih hidup tak ikut. Awan. Bila mati mendakwa, maka bermulalah istilah ahli kitab. Kononnya mereka lah benar-benar berpegang dengan kitab, Taurat ataupun Injil. Tapi aneh cara mereka berpegang, dipinda. Sebagaimana Nabi-Nabi Rasul dibunuh mengikut hawa nafsu, mana-mana Rasul tak memenuhi aspirasi mereka, kehendak mereka dibunuh, diberikan kandungan dalam Taurat, kandungan dalam Injil yang tidak memenuhi keinginan mereka. Sebagaimana kita dah baca beberapa hari lepas tentang ayat rejam, bukan tentang hukum jenayah, qisas, bukan tentang hukum-hukum bersunat sebagai contoh. Dia ada satu persidangan pertama Kristian dibuat. Waktu mana mereka ini bersidang, pertama mereka nak buang tentang hukum khitan. Yahudi pula yang pertama mereka buang ialah perkara yang berkait dengan hukum qisas dan jenayah. Kemudian pergilah pada kemuncak pengubahan kitab Taurat dan Injil ialah membuang sifat Nabi-Nabi, membuang sifat Nabi Muhammad SAW. Membuang penyataan-penyataan janji-janji setia tentang kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya, sifat-sifatnya. Bukan sebahagian ahli kitab yang masih berpegang ketika mana Umar Al-Khattab membuka Baitul Maqdis pada zaman bila Umar Al-Khattab menjadi khalifah, bermula tahun 13 Hijrah sampai 23 Hijrah. Kita tahu zaman Umar Al-Khattab, Baitul Maqdis dibuka. Waktu itu dalam kepimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika mana umat Islam mengepung Baitul Maqdis, padri-padri Kristian waktu itu, mereka berkata, sebab waktu itu Baitul Maqdis di bawah penjagaan Kristian. Padri-padri berkata, menasihati para jenderal dan para raja, kita minta mereka tunjukkan pemimpin utama mereka. Sebab dengan zahir pemimpin mereka, yakni khalifah waktu itu Umar kata, kita tahu dia menang atau dia kalah. Sebab kami baca dalam Injil dan Taurat tentang sifat sahabat Nabi dan sifat orang yang membuka Baitul Maqdis. Maka kata padri ini kepada para jenderal Kristian, kita minta yang akan ambil kunci Baitul Maqdis ini pemimpin besar mereka. Kalau saya nampak tak ada sifat-sifat yang tercatat dalam Injil, maka kita lawan, kita boleh menang. Kalau ada, kita tak lawan, kita kena menyerah. Sebab janji dalam kitab Injil bahawa Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan umat Islam. Akhirnya mereka lihat Umar Al-Khattab bersama pembantunya Aslam. Peristiwa yang masyhur, naik unta, bergilir naik. Sehingga sampai dekat dengan Baitul Maqdis, yang menaiki unta itu ialah pembantunya Aslam. Manakala Umar berjalan bawah, pegang tadi unta sambil kepit selipernya pada ketiaknya. Mereka berjalan mengharungi air. Maka umat Islam bertakbir. Orang kafir menyangka takbir itu menandakan pemimpin Islam sudah sampai. Tetapi orang Islam takbir kerana tajuk Umar sedang berjalan, pembantunya menaiki kenderaan. Pembantunya tunduk kepala, malu sebab naik kenderaan. Dia tahu dia siapa. Akhirnya bila dia beritahu yang berjalan itulah Umar Al-Khattab. Lalu kata pada padri, benar, kita tak boleh lawan mereka. Kerana sifat para sahabat Rasulullah yang akan membuka Baitul Maqdis ini telah tercatat di situ. Mereka datang dengan rendah diri. Berarti tuan-tuan, dalam Taurat, dalam Injil bukan sahaja tercatat tentang Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat baginda, mukjizat-mukjizat baginda, bukan sahabat-sahabat yang ikut. Ini akan kita baca nanti dalam penafsiran Suratul Fath pada juzuk yang ke-25 tentang bandingan sifat para sahabat yang tercatat dalam Taurat dan Injil. Ini sebagai, kita katakan, preview umum tentang apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Kemudian Allah menyebut, wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu. Mereka menyangka dengan mereka tidak mentaati, dengan membunuh nabi-nabi, mendustakan nabi-nabi, mereka tak akan kena apa-apa. Wahasibu, mereka menyangka
Dengan maksiat yang mereka buat, mereka tak akan ditimpa fitnah, yakni bala. Tetapi begitulah penyakit ataupun sifat orang yang hati mati. Bila dia buat dosa, dia rasa macam tak ada bala pun turun. Ia berbeza dengan orang yang hati hidup. Orang hati hidup, bila kita buat dosa, kita tahu lambat laun Allah akan balas. Maka dengan cepat kita dapat menghidu pembalasan Allah. Allah, ni silap saya ni, saya buat dosa. Bahkan orang-orang beriman seringkali melihat setiap kali berlaku kesilapan, even kalau mereka terpijak duri, mereka tahu ini kerana dosa mereka. Kafarah. Sebab bila Allah Ta'ala turunkan suatu bala, suatu ujian, benda yang tak suka, wa imma dia menjadi tanda Allah murka, wa imma ia menjadi tanda Allah redha. Kemudian yang Allah redha ini sama ada dia menjadi penghapus dosa atau dia menjadi pengangkat darjat. Irtiqa dia panggil. Bila seorang ditimpa dengan bala lalu dia marah-marah, mengeluh, maka ini namanya bala betul. Tanda Allah murka. Sebagaimana tercatat dalam hadis Nabi SAW, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man saqata falahu saqat. Allah bila sayang seorang hamba, Allah akan uji dia. Kalau orang tu redha dengan ujian Allah, maka itu tanda Allah redha pada dia. Kalau orang tu marah-marah dengan ujian Allah, itu tanda Allah murka dia. Sebab itu bila kita kena musibah, tengok sifat kita macam mana. Redha tak? Atau kita marah? Kalau kita marah, itu tanda Allah marah. Jangan ingat kita je pandai marah. Allah dulu marah kita dulu. Dan kalau kita pula tuan-tuan, bukan sekadar kita sabar, kita redha. Bukan kita anggap ini lebih baik. Maka itu tanda Allah nak angkat darjat. Itu tanda Tuhan nak angkat darjat. Kalau kita kena musibah, kita bukan sekadar sabar, kita redha dan kita suka. Suka dengan maksud kita yakin ni mesti ada kebaikan. Itu tanda Allah nak angkat darjat. Maka orang-orang ahli kitab ini menyangka dengan membunuh Nabi, membunuh Rasul, mendustakan Taurat dan Injil, mereka tak akan kena apa-apa. Fa'amu, mereka buat seolah-olah buta. Wasammu, mereka buat seolah-olah tak dengar. Orang kata nanti kan buat macam ni, Allah turunkan bala, Allah turunkan azab. Buat tak nampak, buat tak dengar. Macam istilah kita sebut, alah buat tak nampak, buat tak dengar dia ni. Dia tak tahu nanti dia kena fa'amu wasammu, buat tak nampak, buat tak dengar. Summa taballahu alaihim, kemudian Allah menceritakan bila mereka menyangka mereka tak akan kena azab dan buat tak nampak, buat tak dengar amaran tentang bahaya perbuatan mereka, akhirnya menyebabkan negara mereka diserang. Baitul Maqdis diserang oleh Raja Bukhtanasar, lalu membunuh lelakinya dan menawan kanak-kanak dan perempuannya. Akhirnya Baitul Maqdis hancur semuanya. Dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar, Raja Babylon. Lepas tu sebagai mereka mula bertaubat, mula menyesal. Kerana mereka dah dihancurkan semua. Allah berfirman, summa taballahu alaihim, Allah terima taubat. Tapi lepas mereka dikuasai oleh raja yang menyokong mereka, iaitu Raja Parsi, menyokong mereka, berpegang dengan agama mereka, menyebarkan agama mereka, summa amu wasamu, sekali lagi mereka buta dan mereka pekak. Mereka buat tak nampak, mereka buat tak dengar dengan amaran Allah. Lalu mereka meminda kitab Taurat, mereka apa yang dikehendaki oleh raja. Raja nak apa? Cakap, ubah. Maka Allah Ta'ala binasakan sekali lagi. Baitul Maqdis sekali lagi diserang sehingga Yahudi tak duduk lagi Baitul Maqdis. Mereka bertebaran di semua tempat. Mereka tak balik lagi Baitul Maqdis. Mereka balik semula bila tuan-tuan? Tahun 1948. Lama. Di mana Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Kristian. Bukan lagi Yahudi. Yang kita dah sebut kisah zaman Umar Khattab. Waktu itu yang memegangnya ialah Kristian. Sehingga Umar mengambil balik. Kemudian Kristian mengambil semula pada zaman kedua Islam. Kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi mengambil semula. Sehingga berlakulah Perang Dunia yang kedua, menyaksikan British mengambil balik. Dan diberikan kepada Yahudi pada tahun 1948. Yahudi telah berlaku kehancuran pada mereka beberapa kali di Baitul Maqdis. Sekali mereka bertaubat, Allah kembalikan mereka kembali. Setiap kali mereka menyangka mereka takkan diazab, Allah timpakan azab pada mereka. Kemudian Allah menyebut kathirun minhum, kebanyakan mereka macam terwatak, tak pernah bimbang dan takut akan azab Allah. Sebab itu mereka satu bangsa yang bukan sekadar memusuhi agama, memusuhi Allah dan Rasulnya, bahkan mereka ini
merupakan a'daul insaniyah, musuh-musuh kepada kemanusiaan. Kata Yahudi terkenal dengan sifat yang tidak ada kemanusiaan. Sebab tu kita tengok bila mereka bunuh budak-budak, tembak budak-budak, dunia bantah, bagaimana kisah Ahmad yang berlindung di sebalik ayahnya akhirnya ditembak mati. Ayah mati, anak mati. Dunia melihat dengan terang. Lensa kamera fokus pada kejahatan. Mereka memukul tangan anak-anak Palestin dengan batu sehingga cacat. Mereka memenjarakan, bahkan Human Rights keluarkan statement tentang penjara paling buruk ialah penjara di Israel, Yahudi. Mereka ni musuh, merupakan musuh kemanusiaan. Mereka hancurkan rumah, mereka rampas tanah. Tidak ada dalam negara moden ini mana-mana orang berani rampas tanah orang dengan sokongan pemerintah. Kita tuan-tuan kalau dengar orang rampas ceroboh, pemerintah takkan sokong. Itu musangking pun kena tebang. Sebab apa? Ceroboh. Tapi mereka ada hari-hari di mana mereka menghalalkan untuk pencerobohan tanah milik Palestin. Lalu mereka ambil. Mereka buat rumah. Bila negara-negara membantah, mereka bersetuju dengan syarat settlement tadi ataupun dengan syarat penempatan semula dengan mereka mendapat ganti rugi. Bayangkan pencuri perompak, mereka nak ganti rugi. Dicuri tanah orang Islam, syarat kami boleh pulangkan balik, bayar kami pula. Begitu cara perompak dan penyamu moden. Sebab itu para ulama ataupun para sejarah menamakan mereka ini musuh kemanusiaan. Di zaman moden ini kalau tuan-tuan tengok, mana-mana bentuk pemusuhan negara kepada orang Islam tidak pernah sejahat Yahudi. Mereka benar-benar memusuhi kemanusiaan. Apa yang mereka buat? Mereka penjarakan umat Islam di Gaza dengan penjara besar. Dia buat tembok-tembok. Dihalang daripada datangnya bantuan. Bantuan nak masuk dengan syarat ketat. Yang diberikan cuma obat-obatan dan bentuk-bentuk makanan tertentu. Yang lain tak boleh. Dikepung di darat, dikepung di udara, dikepung di lautan. Digunakan proksi mereka, kroni mereka di Mesir menutup sempadan Rafah. Mereka gunakan semua. Ini kita katakan tidak ada kejahatan permusuhan kemanusiaan yang lebih dahsyat daripada Yahudi pada hari ini. Sebab tu kita kena sedar. Allah dah sedarkan kita jahat Yahudi. Tiba-tiba kita ni tak sedar, boleh okey. Mereka yang belum kena penangan Yahudi, mereka tak tahu jahat Yahudi. Allah dah ajar lama kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Tentang Nabi yang baik tu mereka bunuh. Siapa sangat kita pada pandangan mereka? Kemudian Allah berfirman, Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Mereka menyangka kejahatan-kejahatan mereka tidak akan berakhir. Mereka menyangka tidak ada yang mampu menyekat kejahatan. Tuan-tuan, sedikit demi sedikit. Kalau kita tengok sejarah Palestin bermula era apa yang disebut sebagai intifadah tahun 88 atau tahun akhir 80-an. Sehingga kebangkitan demi kebangkitan, mereka terus ditentang. Akhirnya setiap kali umat Islam, dulu umat Islam kalau boikot, umat Islam je boikot. Hari ni, bila umat Islam boikot, disetujui oleh ramai kalangan orang yang bukan Islam. Kerana setiap kali dia boikot, mereka mengalami kerugian bilion. Setiap kali dia boikot. Walaupun setengah orang kata, apalah orang Islam kejap-kejap boikot. Mereka tak tahu kesan boikot tu besar. Kepada ekonomi Yahudi. Sebab kita dah sebut sebelum ini, cara orang kafir nak jajah negara Islam, pertama mereka kuatkan ekonomi. Dan acuan yang dibuat oleh Yahudi ini telah diikuti oleh banyak orang kafir yang minoriti yang masuk ke negara Islam. Mereka buat acuan ini. Mereka pergi ke negara Islam di Nigeria sebagai contoh, mereka pegang ekonomi. Di Mesir, yang pegang ekonomi ialah orang Kristian. Geng-geng keluarga Ghali. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Butus Ghali, Yusuf Ghali. Ini adalah bilioner Mesir yang menguasai ekonomi Mesir. Sebagaimana mereka juga menguasai ekonomi mana-mana negara Islam, kita akan dapati yang kuasai ekonomi itu orang kafir. Pernah satu ketika Rashid Ridha telah dihantar surat. Ditanya, kenapa semua negara Islam ekonominya dikuasai oleh orang kafir, melainkan sebuah je yang ekonominya tak dikuasai oleh orang kafir, negara Bosnia wa Herzeg. Ini sebelum berlaku perang tahun 90-an. Satu-satu negara Islam yang orang Islam memegang ekonomi 80% ialah Bosnia. Orang Czech, orang-orang Kroatia, Kristian Kroatia, Orthodox Czech, mereka tak mampu melawan kehebatan ekonomi orang Islam Bosnia.
Dan tuan-tuan kena tahu orang Bosnia ni hebat. Mereka ini menjadi orang yang ternama di dunia. Pemain bola yang hebat. Misalnya masa Switzerland lawan Perancis, penjamin utama ialah orang Bosnia yang menyebabkan Switzerland menang lawan Perancis. Orang Bosnia. Yang menyaksikan perlawanan paling banyak gol dicatatkan oleh orang Islam. 2 gol oleh Karim Benzema, 1 oleh Pogba, dua-dua Islam untuk pihak Perancis. Dan 1 lagi untuk Switzerland, orang Bosnia yang menjadikan 2 gol. Dan 1 gol sehingga penyamaan berlaku penalti. Tapi di situ orang tengok pengaruh orang Islam dalam permainan bola sepak. Saya tak minat bola. Saya pun tak adalah berjaga malang tengok bola, tak ada. Cuma kita baca. Kerana di situ ada sentimen agama. Orang Bosnia yang saya katakan banyak menganggotai kelab-kelab Eropah dan pasukan bola sepak Eropah. Mereka ni orang penting, Bosnia hebat. So, mereka antara satu-satu negara Islam yang kuasai ekonomi dan negara mereka. Orang-orang Kroasia, orang-orang Serbia dalam jajahan Yugoslavia itu cuma menguasai 20%. 80% orang-orang Bosnia. Negara Islam yang lain pula 80% orang kafir pegang, kita pegang 20%. Kita sendiri, tuan-tuan, kita Malaysia. Kita dah buat DEB, dasar ekonomi baru. Untuk capai equity 30%, kita tak capai. Kita cuma mencapai 19%. Artinya kita dah, seperti kita dah beritahu, orang kafir memang kat Malaysia 80%. Kita cuma dapat 19% Tengok senara orang kaya, 1/10 tak ada orang Islam. 1/50 baru ada 2-3 orang. Adalah toke bank seorang, toke helikopter seorang, toke pelabuhan seorang, oil and gas ada seorang. Boleh kira 5 kerak, dia 50. Kata kita ni macam tunjuk kaya tapi tak kaya. Tunjuk buat live video susung duit tinggi. Padahal yang kaya benar kafir. Kita ni tipu kaya, tak kaya sangat. Tunjuk macam kaya. Maka kita kena ingat perjuangan senyap orang-orang kafir dalam ekonomi ni daripada acuan Yahudi, orang Islam, khususnya kat Malaysia kena sedar. Sebab itu sebagaimana kata ulama, dulu memanglah kami bercakap zuhud, kami tak perlu harta. Hari ini harta ialah senjata orang Islam. Senjata paling kuat orang Islam. Nanti saya kata boykot. Salah satu sebab pengguna yang paling aktif pengguna Islam. Dekat Malaysia 70% pengguna daripada orang Islam. Kalau Islam ni dia boykot sekali, rebah semua syarikat kafir ni. Tapi ada orang yang tuan-tuan tak faham tentang berkait dengan kita katakan kuat ekonomi. Dia kata apalah boykot sikit, tak ada kerja ke? Tak, itulah kerja dia. Sebab kita tak akan buat kerja lain kalau tak boykot. Salah satu kita nak perang, lambat lagi. Jadi ini bagaimana proses kita melawan orang-orang Yahudi. Kemudian selepas Allah cerita Yahudi, Allah cerita pula tentang Kristiannya jahat kat mana pula? Yahudi jahat, musuh kemanusiaan, rosak pada mana-mana negara mereka tinggal, mengatakan perkataan jijik dan buruk pada Allah, pada Nabi, pada Rasulnya. Kristian pula, dia ada penyakit. Hulu melampau tak bertempat. Terlalu mengagungkan Nabi Isa AS. Yang lain orang Kristian ni okey. Bahkan Allah sebut dalam Quran, orang Kristian jauh lebih baik dari sudut muamalah dengan orang Islam. Tengok Allah sebut dalam Quran. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Kamu akan dapati orang yang paling sayang pada kamu, wahai orang Islam, ialah orang-orang Nasara. Orang-orang Kristian ini lembut sikit dengan orang Islam. Tetapi lembut mereka bukan makna mereka ini betul dalam perjalanan mereka. Kerana asas kita dalam kita menentang seseorang kerana mereka mengingkari perintah Tuhan. Antara perangai mereka ialah mereka berkata Isa itu anak Tuhan. Allah berfirman, laqad kafara allazi, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawa Masih bin Maryam itu ialah Tuhan. Tentu aneh, walaupun mereka sebut tentang akronim ataupun mereka sebut tentang konsep salus atau trinity, konsep 3, 1, 1, 1, 3, tapi bukan 3, ianya 1. Berbelik mereka gunakan konsep trinity, Allah sebut dengan mudah je dalam Quran. Mereka berkata Isa itu Tuhan. Sebab tu kalau kita tengok Kristian sebenarnya apa mereka nak bawa? Mereka nak beritahu orang bahawa Isa itu Tuhan. Sebab itu mereka promosi Jesus,
Yesus itu kuat berbanding mereka promosi Tuhan. Mereka kata Yesus sayangkan awak. Mereka tak kata Allah sayangkan awak. Mereka tak akan kata Allah sayang, tapi Yesus sayang. Yesus penyelamat, savior. Yesus ingin penebus dosa. Yesus. Apa mereka nak di sebalik mereka cuba corner jauh, kata Yesus ni anak Tuhan, salah satu dari Tuhan, dia begitu begini. Berbelit-belit Allah pun sebut. Ni, yang sebenar-benar apa? Telah kafirlah orang yang berkata bahawa Tuhan itu ialah Masih Ibnu Maryam. Jelas. Konsep Trinity satu konsep nak pusing kepala orang je. Realiti mereka nak kata Isa tu anak Tuhan. Sedangkan Isa itu, tuan-tuan kita baca sejarah Nabi Isa, mula-mula dia lahir, waktu Bani Israel nak bercakap dengan Maryam, Maryam kata aku puasa, aku tak nak cakap. Maryam tunjuk pada budak ni, Isa. Yang pertama Isa kata apa? Inni Abdullah, aku hamba Allah. Ucapan pertama bayi ini bercakap. Perkataan pertama Nabi Isa bercakap kepada orang yang mendengarnya. Allah catat dalam Quran. Allah sebut dalam surah Maryam. Nanti kita bacakan nanti surah Maryam. Ada kita katakan surah yang pada juzuk yang ke-16. Allah sebut. Isa berkata aku ini adalah hamba Allah. Dalam ayat ini Allah sebut. Berkata Masih, wahai Bani Israel, sembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Bukan aku Tuhannya, Tuhan kita Allah. Dia Tuhanku dan dia Tuhan kamu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan nama aku ke, dengan nama siapa-siapa ke, maka Allah haramkan baginya syurga. Dan tempatnya dalam neraka. Dan perkataan itulah perkataan orang zalim pada diri mereka sendiri. Maka orang zalim tidak akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya telah kafir. Baik. Pertama Allah bongkar, di sebalik belik-belik mereka kata konsep Trinity ini, mereka nak kata Isa tu Tuhan. Maka Allah dah sebut. Kemudian Allah menyebut tentang konsep Trinity mereka. Telah berkata, telah kafirlah orang-orang berkata bahawa Allah salah satu daripada tiga. Ini baru masuk konsep Trinity. Mereka kata Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus. Dalam mazhab lain pula mereka berkata Allah Tuhan Bapa, Isa sebagai Tuhan, kita katakan Tuhan Anak, Ibn, dan juga Maryam sebagai Tuhan Ibu ataupun sebagai ibu kepada Nabi Isa. Sebahagiannya mengangkat Maryam sebagai Tuhan dalam konsep keibuan. Allah sebagai Tuhan dalam konsep kebapaan. Isa sebagai Tuhan dalam konsep anak. Mewakili tiga. Ada yang berpegang konsep satu atau disebut salus atau Trinity, bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Itu Jibril AS. Mereka menamakannya sebagai salah satu daripada Tuhan. Allah kata kafirlah orang kata Tuhan ni salah satu daripada tiga. Kafir mereka. Wa ma min ilah, tak ada Tuhan sebenar, illa ilahun wahid, cuma Tuhan yang satu. Wa illam yantahu, kalau mereka tak berhenti, amma yakulun, apa yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim, akan turun kepada mereka azab yang pedih. Sebagaimana Allah janji pada Yahudi akan dibinasakan, orang Kristian juga akan dibinasakan oleh Allah. Dan sejarah telah menunjukkan bagaimana kebinasaan yang mereka lalui. Jatuhnya Rom sebagai satu contoh. Jatuh Rom Timur, nanti akan jatuh Rom Barat. Byzantine Timur, ataupun disebut kota Konstantinopel di Turki. Itu Rom Timur. Kemudian Rom Barat di Vatican City yang bakal jatuh. Bukan cukup kita melihat di Eropah hari ini gelombang baru dunia umat Islam sehingga menakutkan kerajaan Perancis, kerajaan Itali, lalu mereka buat undang yang macam-macam. Hari ini Presiden Perancis minta ulama-ulama Islam, imam-imam menandatangani satu tanda tangan atau satu pengakuan untuk walak setia dengan dasar Perancis sekular. Dasar sekular. Bila ada seorang khatib bercakap tentang Nabi SAW, tentang bagaimana politik baginda seorang dan sebagainya, maka khatib ini telah dipecat daripada jawatan dia. Mereka nak buat teks khutbah Jumaat biar mengikut dasar sekular Perancis. Mereka nak orang Islam memperakui qiyam insaniah, semua benda-benda yang dianggap sebagai dasar kerakyatan Perancis. Mana-mana yang bertentangan dengan Islam, pakai purdah ke, nak pakai tudung ke, apa sahaja. Bila ada satu negara Eropah namanya Switzerland, dia buat gambar wanita pakai purdah, dia kata ini terorisme. Dan mereka buat satu undang-undang, ni cerita terbaru.
undang-undang tidak dibenarkan memakai burqa atau memakai purdah. Tiba-tiba dunia dilanda COVID. Lalu mereka dikecualikan pada zaman COVID. COVID tak apa. Sebab kena pakai topeng. Lihat bagaimana Allah jawab. Hari ni tuan-tuan semua kena pakai purdah belaka. Habis dengan kita kena pakai. Sebagai satu tanggungjawab. Sebab kita dulu kan tak nak bela orang pakai purdah. Tak nak bela kita pun. Tak apalah ustaz. Purdah tu sunat je. Dia bukan masalah sunat ke apa. Masalah bila orang nak praktik benda yang mereka fikir baik. Maka kita kena pertahankan. Tentu geng-geng tu duk tahan LGBT tu. Walaupun dia bukan LGBT. Tahan sebab apa? Bagi mereka apa salahnya? Kebebasan. Tiba-tiba kita tak nak pertahankan benda tu. Akhirnya, antara benda yang kita patut muhasabah, semua kena pakai purdah. Kita lelaki pun pakai sekali lah. Selamat orang pakai purdah. Semua orang ikut dia. Iaitu geng-geng Kristian kata ini ialah illuminati. Bahaya ni. Mereka sedang Islamkan dunia. Geng-geng Islam ni duk tengok ini konsep Dajjal. Geng-geng Kristian Yahudi pun memang ini mungkin dunia sedang diislamkan. Ini mesti kerjasama orang Islam dengan WHO. Paksa kita semua pakai purdah. Memang geng-geng konspirasi belaka ni. Tapi itu realiti yang berlaku kepada dunia umat Islam. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Apakah mereka semua Kristian tidak mau bertaubat kepada Allah? Memohon ampun pada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang hebat Al-Quran. Sebab Allah sebut jahat Yahudi, sesaknya Kristian, Allah terus menawarkan taubat. Kenapa Allah sayang pada hamba-hambanya? Man Masih ibn Maryam, Isa anak Maryam itu, illa rasulun qad khalat. Ialah rasul sebagaimana kisah-kisah rasul terdahulu. Sama mereka datang menyampaikan perintah Allah. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam seorang yang benar. Seorang yang ahli ibadat yang baik. Karena, lalu Allah membatalkan ketuhanan mereka. Karena, baik Isa, baik Maryam, karena yakulani ta'am, makan. Tapi bila sebut makan, terus membatalkan dakwaan Tuhan. Kerana Tuhan tak makan. Makan itu sifat orang lemah. Dan tercatat dalam kitab Injil mereka bahawa Nabi Isa makan. Dan Maryam juga makan. Nabi Isa masih babynya minum susu. Maryam juga kelaparan makan, waktu dia lapar malaikat Nabi Isa memakan buah rutak. Maka Allah cukup. Tuan-tuan, duk hujah, kono sana, kono sini nak kata Isa tu Tuhan, Maryam tu Tuhan. Kan dia makan dua orang tu. Dia cerita. Jadi Allah jawab simple je. Kan dia makan. Bila makan dia manusia. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihat bagaimana Allah menjelaskan dalil-dalilnya, keterangan-keterangan, hujah-hujahnya yang menyatakan Isa itu cuma Rasulullah, hamba Allah sebagaimana sebelum ini yang diutuskan. Tsummanzur anna yufakun, kemudian kamu lihat bagaimana kebodohan mereka dan kesombongan mereka yang tak sudah-sudah. Terus mereka menyeleweng kebenaran. Kami dah terang semua dah. Ini bukan Tuhan. Dia makan nasi lah. Dia makan buah kurma lah. Dia makan itu. Ini bukan Tuhan. Mudah. Allah tu satulah. Isa itu cuma anak Allah. Isa itu cuma hamba Allah. Yang dia kata sembahlah Allah. Dia Tuhanku dan dia Tuhan kamu. Simple Allah bagi penjelasan. Untuk dipahami oleh semua orang. Maka kenapa kamu masih corner sana, corner sini untuk membohongi kebenaran, menolak kebenaran? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.